Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Sadio Mane telah sah pindah ke Bayern Munich dengan harga 27 juta euro. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So hari ni kita nak sembang sikit pasal seorang player iaitu Sadio Mane. Dah ramai dah yang request Sadio Mane. Ada yang request Neymar pun ada. Tapi Neymar tu nantilah mungkin next week macam mana kan. Tapi kali ni kita nak sembang pasal Sadio Mane. Saat-saat sebelum nak tengok video ni kan, okay, aku nak beritahu, aku nak minta maaf sebab kualiti video ni agak kurang sikit lah. Awal tak perasan, bila dah set edit baru perasan mat. Sebab bukan aku edit lah, editor aku edit. Tapi bukan nak salahkan dia lah, salahkan aku lah sebab aku yang rekod tak elok. Tapi buat macam mana, benda dah set edit dah. Lepas tu aku post je lah. Tapi minta maaf lah sebab kualiti yang tak elok. So enjoy lah video ni, okay? Terima kasih. Tolak tepi sentimen fan MU, tolak tepi sentimen fan Liverpool. Kita semua perlu bersatu dan mengakui Sadio Mane adalah ikon bola sepak Muslim. Dia adalah antara the best ikon yang pernah ada lah. Sebab dengan kehebatan dia main bola sepak dan juga kehebatan dia di luar padang. Dan yang paling penting adalah kerendahan hati dia dalam menguruskan kehidupan seharian dia. Macam kita semua tahu, Sadio Mane ni adalah legenda Liverpool lah. Aku boleh katakan sebagai legenda lah. Sebab dia adalah antara skuad terpenting Liverpool yang telah menang UCL, yang telah menang EPL. UCL tu tak apalah sebab dia pun memang menang banyak dah. Tapi EPL, mereka dah 30 tahun tak menang. Mestilah mentaliti mereka dah jatuh. Tapi skuad Liverpool, anda juga Klopp, ada Sadio Mane. Bukan Sadio Mane seorang lah. Tapi Sadio Mane ni adalah antara skuad terpenting lah. Berjaya membawa Liverpool menang EPL waktu season 2019-2020 dulu. Dan kali ni kita nak tengok perjalanan kiri Sadio Mane. Tapi sebelum tu, hampa tengok aku pakai jersey apa ni? Tengok, oh, jersey Manchester United, jersey final Moscow 2008. Jersey ni je lah final UCL yang kita boleh pakai sebab tu lah kita masuk final. Ada 2010. Tolong Barca. Tapi kalah lah waktu tu. Baju ni lah kira elok kan. Jersey ni aku dapatkan daripada S2 Soccer Jersey. Macam biasa aku promote jersey tu lagi. Aku dapatkan daripada S2 Soccer Jersey, jersey Manchester United. Ada logo AIG. Ini jersey retro lah, jersey 2008. Dan S2 Soccer Jersey ni ada macam-macam jersey. Ada jersey retro, jersey budak, jersey orang besar. Dan yang terbaru, mereka ada jersey Piala Dunia pula. Nanti apa nak sokong Piala Dunia, beli jersey kat sini. Memang mantap mat. Kualiti kain dia memang sejuk. Dan bila hampa pakai memang selesa lah. Bagi aku memang selesa lah. Dan harga dia pun memang berpatutan dekat sini. Dan kalau hampa nak beli, hampa boleh tekan link dekat bawah. Link dekat description kat bawah. Dan gunakan kod Pala Bola Studios, iaitu PALA, Pala. Dengan menggunakan kod ni, hampa akan dapat 15% diskaun. Dan juga free shipping. Orang Melayu kita bagi diskaun, dia macam tak apa. Tapi bila bagi free shipping tu dia free shipping. Free shipping dia mula. Dia mula free shipping beli lah. So mereka dah bagi free shipping, bagi 15% diskaun. Hampa nak apa lagi? Beli dekat S2 Soccer Jersey. Beli dekat S2 Soccer Jersey, okay? Macam-macam jersey dah. Bukan jersey MU saja. Jersey Liverpool pun dah. Tapi takkan aku nak pakai jersey Liverpool. Aku takkan pakai lah. Okay, so kita masuk balik cerita pasal Sadio Mane. Sadio Mane ni dia dilahirkan di Bambali, iaitu di Senegal. Dan macam biasalah, kebanyakan player bola sepak waktu kecil-kecil mereka ni hidup dalam keadaan yang susah. Begitu jugalah Sadio Mane. Sadio Mane ni memang susah gila lah dekat Senegal. Dan dia beritahu waktu dia kecil-kecil dia kena buat banyak kerja untuk penuhi kehidupan seharian dia. Dan kalau hampa nak tahu, Sadio Mane ni daripada kecil lagi memang dia berniat nak jadi pemain bola sepak. Sebab dia tengoklah waktu tu dekat APL kan, play hidup dengan gaji-gaji yang tinggi. So dia rasa macam bila dia dapat gaji yang tinggi ni, dia boleh bantu family dia. Tapi ayah dia imam mat. Ayah dia kira orang-orang pok-pok atau imam lah dekat kampung dia kan. So ayah dia ni macam berat sikit lah kan. Berat sikit lah nak bagi dia main bola kan. Ayah dia macam nak suruh dia tumpu pelajaran. Tapi Sadio Mane ni macam dia kata dia berkerah juga nak jadi pemain bola sepak kan. Tapi dah lah kali ayah dia meninggal waktu umur 7 tahun. Bukan Sadio Mane bunuh lah. Tapi memang dah ajal. Kira dia meninggal. Ayah dia meninggal. So waktu umur 7 tahun tu lah macam dia rasa macam dia start nak step up dalam career dia sebagai pemain bola sepak. Tapi dia masih struggle lah sebab family dia pun. Sebab family dia, mak dia, adik-beradik dia pun macam tak bagi kan. Mak dia pun jenis berat juga nak pergi main bola sepak kan. Pada umur 15 tahun, dia keluar daripada kota dia. Dia cari satu akademi untuk main bola sepak dekat situ. Dia keluar ni pun sebab tanggungjawab lah. Bila ayah dah meninggal, lagi-lagi hang anak yang paling besar. Aku tak pastilah Sadio Mane nak sulung ke apa. Tapi dia ni memang bertanggungjawab lah. Dia ni memang fikir dia nak sarau kehidupan family dia lah. Dan dia pilih untuk berhijrah ke kota besar untuk main bola sepak dekat situ. Tapi ada satu cerita waktu first time dia join akademi. Waktu tu ada trial lah dekat satu akademi bola sepak ni. Dia main biasalah, Sadio Mane ni miskin. Dia main ni pakai dengan kasut buruk. Lepas tu seluk pun cuma camping. Kan kira main macam nak minta sedekah, bukan main macam nak main bola. Dia main-main tu kena hina dengan player-player muda dekat situ. Kira budak-budak yang nak ikut trial sekali hina dia. Tu tak apa lagi. Ni sekali sampai coach dekat situ pun hina dia. Coach macam tengok dah, hang nak pergi mana? Hang nak beli ayam? Ayam tak ada. Ayam mahal lah ni.
Sadio Mane waktu tu bila kena tomahan macam tu, lagi-lagi pasal ayam pula dah lawak ayam ni aku tambah lah. Dia jadi marah. Yalah, hang mai jauh-jauh hang nak ubah nasib family hang. Hang bukan nak main ni sekadar nak jadi player bola sepak, hang nak famous dak. Hang nak dapatkan duit untuk uruskan family hang. Tapi lalah kali dihina macam tu. Tapi lalah kali dia buktikan kehebatan dia dalam akademi tu. Coach-coach yang hina dia tu tercengang tengok kehebatan dia dengan speed yang dia ada, control ball yang dia ada, finishing yang dia ada. Memang mantap lah. So bila dia perform dekat akademi tu, aku tak ingat nama akademi tu. Dia masuklah akademi tu. Tak silap aku nama akademi tu adalah Generational Food kot. Bila dia join akademi tu, dia makin menyelah dekat situ. Dan Sadio Mane ni start mendapat perhatian dekat Eropah. Dan lalah kali. Dan akhir sekali Sadio Mane ni pilih untuk bermain kat Eropah. Dan kelab pertama dia adalah Metz dekat Liga Perancis. Dan dia bermain dengan baik kat situ. Dalam 22 game pertama dia telah skor 2 gol. Walaupun baru main satu season, dia telah menarik perhatian satu kelab lagi. Iaitu kelab di Austria, iaitu RB Salzburg. Dekat RB Salzburg ni lah bagi aku dia ni step up lebih dalam karier dia. Dia pindah ke kelab tu dengan harga 4 juta euro sahaja. Tapi dekat situ lah dia start menonjol dekat Eropah. Banyak kelab yang dah kenal dia. Tapi lalah kali dia pilih untuk pindah ke Southampton, kelab EPL. Dengan harga 11.8 juta euro, boleh menuju ke 12 juta euro. Bila dia pindah ke Southampton ni lah, nama dia start melonjak naik. Aku start kenal Sadio Mane ni waktu first time dia cetak the fastest hat-trick dalam EPL. Waktu tu lawan Aston Villa, Southampton menang 6-1. Sadio Mane ni dia cetakkan hat-trick terpantas dalam masa hanya 176 saat saja. Hang bayang 176 saat skor 3 gol. Kurang daripada 3 minit dia boleh skor 3 gol. Memang mantap lah dia ni. Dan start performance dia dekat Southampton lah membuatkan banyak kelab nak dapatkan dia. Tak silap aku waktu tu adalah zaman Louis van Gaal dekat Manchester United. Tengok selit Manchester United kot. Tapi nak cerita kat hang, time tu Van Gaal memang nak dapatkan Sadio Mane. Dia minta Bot dapatkan Sadio Mane daripada Southampton ni. Tapi Bot tak mau beli. Tapi lalah kali tengok melepas ke Liverpool. Liverpool dapatkan Sadio Mane ni dengan harga 34 juta euro. Dan harga tu boleh dikatakan murah lah untuk seorang talent yang berbakat macam Sadio Mane ni. Bila dia pindah ke Liverpool lah, hampa macam tak tanya lah, macam-macam dia dah menang. Dah menang EPL, dah menang UCL. Dan pada musim 2018-2019 dia menjadi top scorer bersama lagi dua orang player daripada Afrika, iaitu Aubameyang daripada Arsenal dan juga Mohamed Salah daripada Liverpool, iaitu teammate dia sendiri. Dan Sadio Mane ni boleh dikatakan antara skuad yang sangat penting lah. Jadi antara bahagian trio Liverpool yang paling kuat yang pernah ada, iaitu Mohamed Salah, Bobby Firmino dan juga Sadio Mane. 3 ekor ni memang lincah dalam EPL. Sat Salah skor, Sat Mane skor, Sat Firmino skor. Kira 3 ekor ni memang buat tim-tim lain tu macam tak ada apa. Lagi-lagi pada musim 2019-2020 lah, waktu tu dia pun menang EPL. Waktu tu jangan tak tanya lah fan MU dia buat apa ha. Memang fresh lah tengok Liverpool menang kan. Tapi tolak tepi saat serta sentimen pasal Liverpool kan. Aku suka tengok Sadio Mane ni main lah. Sadio Mane ni memang seorang player yang dia ada speed. Lepas tu finishing dia tak kalut. Dan yang paling penting dia ni adalah seorang player yang sangat matang, yang sangat leadership. Dan kalau hampa tengok sesi conference dekat EPL kan, Sadio Mane ni memang susah sangat nak timbulkan kontroversi. Dia ni suka buat kenyataan yang win-win situation. Dia tak mau kata kat siapa-siapa lah maksudnya. Dan Sadio Mane ni pernah ditanya, hang bayarlah Sadio Mane ni gaji RM100,000 seminggu. Bukan KWSP umur 50 baru dapat RM100,000. Tak. Ni seminggu dapat RM100,000. Kita umur 50 tahun dapat KWSP pun tu megah beli MyV. Sadio Mane dapat ratusan ribu gaji seminggu, tapi pilih untuk hidup dengan humble. Phone dia hang tengok boleh kata phone dia crack. Tak beli phone baru tu. Kita beli iPhone 13 Pro Max 1TB pun bagi tahu kat orang. Aku tulis sampai habis lah. Cakap sampai habis lah. Tapi nak kata kat hang, Sadio Mane ni memang seorang player yang sangat humble lah. Dan boleh dikatakan lebih daripada separuh gaji dia gunakan untuk pembaikan dekat negara dia. Especially dekat kampung dia lah. Dia dah buat macam-macam lah. Dia buat sekolah, dia buat stadium, dia buat masjid, dia buat hospital. Lepas tu dia bagi lagi duit belanja dekat penduduk-penduduk kampung dia. Dan hari tu waktu pandemik Covid tengah menaik dekat Senegal. Bukan Senegal lah, dekat satu dunia. Dia pun bantu juga bagi duit dekat mereka. So memang dia ni seorang player yang sangat humble, yang sangat baik lah. Yang boleh kata duit ni ada dekat tangan dia, tapi bukan dalam hati dia lah. Itulah yang patut kita contohi lah. Dan Sadio Mane ni kalau ditanya kepada dia kan, adalah satu interview tanya dia, kenapa hang ni tak pilih untuk hidup dengan mewah kan, macam play star bola sepak yang lain lah. Dan Sadio Mane dia beritahu dia tak mau hidup macam si A dan juga Neymar. Macam apa tahu lah si A dengan Neymar ni memang hidup dengan kemewahan lah. Sebab bagi dia ni adalah seorang pemain bola sepak. Dan dia bagi tahu dia tak pernah pun teringin nak ada 10 kereta Ferrari, 20 jam tangan belian dan juga 2 pesawat mewah. Dia tak mau sebab dia kata benda tu tak berguna pun. Tengoklah ayah dia Tok Imam pun. Tu sebab dia baik. Dan dia ni memang seorang yang sangat rendah hati, suka tolong orang lain. Banyaklah momen-momen kita boleh nampak dan dia adalah seorang player bola sepak yang baik. Dia bukan berlakon lah. Walaupun banyak aksi dia tolong orang tu, dia rakan dengan kamera. Tapi bukan dia macam, bukan dia selfie rekod kan. Bukan dia selfie. Masalahnya orang lain yang rekod, dia buat baik.
So kebaikan dia tu terselah lah. Dan ada satu momen waktu tu Senegal turun nak lawan bola sepak kan. Mereka turun daripada bas. Ada budak ni lah, budak Milo lah kan. Nak angkat-angkat ayak pun. Dia tolong mat. Dia tolong angkat mat. Orang lain tak angkat. Padahal dia paling star dalam tim tu. Sadio Mane ni adalah seorang star dekat tim Senegal. Dia tolong budak Milo tu. Kita tengok baru main sekolah. Budak Milo angkat. Tak mau tolong langsung. Hui, teruk betul ya. So contohilah Sadio Mane, dia letak duit dah dekat tangan dia, bukan dalam hati dia. Dan kalau kita cerita pasal career nationality Sadio Mane dekat Senegal pula, dah menang AFCON waktu 2021. Kalahkan siapa lagi kalau bukan Egypt. Waktu 2019 dia kalah dah dekat final. Tapi 2021 dia menang. Dan dalam 90 penampilan bersama Senegal, Sadio Mane telah skor 33 gol. Boleh lah sebab main dekat tim yang tak kuat kan. Kalau dia main dekat tim Jerman ke Itali ke, mungkin dia boleh skor lagi banyak gol lah dengan kualiti yang dia ada. Dan kalau kita cerita pasal individual achievement, tahun terbaik Sadio Mane adalah pada tahun 2019 lah. Mana tahun tu dia telah menduduki tangga keempat dalam Ballon d'Or. Kira memang dia ni memang kira legend lah. Dan dia ni pun dah pernah menang player terbaik Afrika. Kira tak salah lah kalau aku nak cakap Sadio Mane ni adalah antara the best player dalam Afrika yang pernah Afrika ada. Walaupun dia ni seorang player daripada Afrika, tapi kita ni tumpang jugalah sebagai player Muslim lah dia ni. Kita ni tumpang nama jugalah sebab dia bawa nama Islam dalam dunia bola sepak ni. Dan dia ni memang seorang player bola sepak yang patut dijadikan ikon dalam bola sepak, yang patut dijadikan contoh oleh semua player. Tak sambut Christmas, bukan macam seorang tu sambut Christmas. Aduh, tak tahulah dia tu. Dan selepas bertahun-tahun berkhidmat dengan Liverpool, dan last sekali dia pindah juga ke Bayern Munich dengan harga 27 juta euro. Dan dia ni dikatakan akan dijadikan sebagai pengganti Lewandowski. Tapi dengan kata Lewandowski macam tak jadi pindah pula. Tapi kalau dia main dengan Lewandowski pun padu juga. Dia main dekat left wing kan. Memang mantap lah. Coman dekat kanan, Lewandowski kat tengah, Sadio Mane dekat kiri. Memang mati lah tim-tim lain. Kira memang menggerunkan lah. Tapi kalau Lewandowski belah, Sadio Mane ni mungkin akan dipelukkan sebagai striker tengah. Dan aku harapkan Sadio Mane ni berjaya lah dekat Jerman. Tapi duk Jerman jangan duk minum arak pula lah Sadio Mane tau. Hang ni bukan boleh kira, dah lah banyak pesta arak kat Jerman tu. Kalau dia pun bagi arak kat hang tu, hang tampak lah mereka tu. Kejam tu. Dan Sadio Mane ni mungkinlah akan ada masa dalam 3 ke 4 tahun lagi dalam dunia bola sepak dekat Eropah ni. Kita enjoy je lah dia punya last career sebelum dia balik ke Senegal dia balik. Dan mungkin aku menjangkakan Sadio Mane ni mungkin akan jadi presiden dekat Senegal nanti bila dia besar nanti. Sebab pengaruh dia dekat Senegal ni memang besar mat. Fans Senegal semua mencintai dia. Sebab dia ni telah bawa Senegal ni menang AFCON. Dia telah bawa Senegal ni dekat mata dunia. Sebelum ni orang tak kenal pun Senegal tu apa. Bila orang tengok Sadio Mane, barulah orang tahu, oh Senegal ni negara yang kuat bola sepak rupanya. So itulah cerita pasal Sadio Mane kali ni. Dan hampa jangan lupa beli jersey yang sangat baik ni. Tak payahlah beli jersey MU kalau tak suka. Beli jersey lain lah. Jersey lain pun ada. Jangan lupa gunakan kod PALA, PALA, dan dapatkan 15% diskaun dan free shipping. Dan terima kasih sebab nak sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.